Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Umul Furqan. Mudah-mudahan keberadaan kita di rumah Allah Subhanahu wa taala ini akan sentiasa disinari petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Surat Al-Ladina. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahir-nur, bismillahir-nur, bismillahir-nur 'ala nur. Bismillahilladzi huwa mudabbirul umur. Bismillahilladzi khalaqal nura minan nur. Alhamdulillahilladzi khalaqan nura minan nur wa anzala nura 'ala al-nur fi kitabin mastur bi rabbin manshur bi qadarin maqdurin 'ala nabiyyin mahbur. Alhamdulillahilladzi wa bil 'abdi mazkur bi fakhri mashhur wa 'ala as-sarra'i wad dharra'i mashkur wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به المقاد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. أما بعد، أيها المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والحاضرين والحاضرات، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Pertama-tamanya saya bersama diri saya sendiri dan juga kepada puan-puan yang rahmati Allah, sama-sama di kesempatan yang amat berharga ini kita tingkatkan lagi kualiti diri, iman dan taqwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan sahabat saya Sahibul Fadilah Ustaz Haji Zakaria selaku pengacara majlis kita malam ini yang merangkap penjawatan kuasa karya Masjid Al-Khalidi Kampus Sengat, yang dimuliakan Tuan Haji Aisyah selaku pengurusi ahli jawatan kuasa karya masjid, Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, pimpinan-pimpinan masyarakat, rakan-rakan, kenalan-kenalan, seterusnya kepada kekasih-kekasih Allah, pencinta-pencinta ilmu, pencinta-pencinta kebajikan, pencinta-pencinta kebaikan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, puji syukur yang tidak terhingga kita persembahkan ke hadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan izin, dengan hidayah petunjuknya kita dapat berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah ini. Ia yang penuh dengan ikon. Lepas itu pula ada pula ni yang saya tengok benda ni kan. Sebab dulu tak ada. Ya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita ini dikira sebagai amal-amal soleh yang akan kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, hari ini kita berbicara semula lagi ya, tentang satu mukjizat. Mukjizat ini pernah dikhilafkan oleh ulama. Ada yang mengatakan mukjizat inilah yang terbesar, sebab dia membawa Nabi SAW sampai ke peringkat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Soal pertemuan itu bagaimana, kita serahkan kembali kepada Allah. Tak perlulah kita nak mengurai, merungkainya, cerita rupa mana, sebab orang kita semua yang begitu.
Dia mau yang rahsia-rahsia tu digemuk-menuk. Ya, yang rahsia-rahsia tu digemuk, itu yang ramai yang ikut ayah pen tu. Sekarang tak lama lagi ada ayah pen 2 tuan-tuan ni. Ya, cerita ajaran-ajaran menyeleweng ni banyak sangat dalam negeri yang kita cintai ini. Petang lagi dalam negara kita ya, yang kita sendiri perlu tangani dengan baik, insya-Allah. Ya, mudah-mudahan kita mohon kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, kita berada dalam landasan yang betul lah. Ya, kita takut. Nabi pernah sebut 73 golongan yang umat dia terdiri daripada 73 firqah, yang mana 72-nya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu saja yang diterima. Kita mengharapkan mudah-mudahan satu itu kita. Bila ditanya seorang ulama besar di India tentang ini juga, Syekh Nizamuddin, orang kata kat dia, "Ya Syekh, apa faham kamu 73 golongan dari umat kita yang ditolak oleh Allah 72, yang satu diterima?" Dia berjawab, benda apa ni berdasarkan kepada perkara yang realiti berlaku ini. Dia kata yang satu itu ialah mereka yang sentiasa berfikir, sentiasa menginginkan yang 72 tu jadi yang satu. Maksudnya, macam mana nak selamatkan umat Islam daripada pecahnya, daripada firqah yang berbagai-bagai. Itu yang disebut oleh Syekh Nizamuddin. Ya, kalau kita lihat sendiri cukup menarik apa yang berlaku di negara umat Islam yang sangat kita kasihani, yang berada di Syria ni, yang tak selesai lagi masalah di Syria. Dua pertembungan, dua firqah umat Islam. Satunya kerajaan dia dengan rakyat yang juga memberontak, kata dia gitulah. Siapa dia kerajaannya? Kerajaannya ialah Syiah yang radikal. Dia Syiah yang sangat-sangat melampau lah. Pemberontak ialah Wahabi yang melampau. Seorang ulama besar yang kita ketahui, yang sudah pun jadi almarhum, yang bernama almarhum Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala. Dia ni ulama besar yang mengarang kitab Fiqhus Sirah. Siapa yang mengaji kitab Fiqhus Sirah jumpa nama Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah. Dia pergilah, dia alim. Masa terpanggil dia pergi nasihat. Pergi nasihat siapa? Nasihatlah kerajaan. Jangan buat opini pada rakyat, jangan menzalimi rakyat. Jumpalah dengan demo, berbincang elok. Tapi dia tak ada cakap kuala, bawa awak nampak kan, bincang elok. Tak boleh kita menyatu elok. Begitulah. Pergi pula pada rakyat, pada pemerintah ni, yang Wahabi radikal ni, jangan lawan pemerintah. Lawan pemerintah tu dosa. Tak boleh ke kita bincang elok? Mari kita bincang elok. Dalam dia nak membawa kedua firqah ini untuk disatukan, dia dibawa masa mengajar. Dia ni yang Syekh Nizamuddin sebut. Ya, orang yang berfikir macam mana nak menyelamatkan umat Islam ni, macam mana ni? Macam mana nak menyelesaikan masalah umat ni? Dia risau. Dia risau itu bukan dia risau main-main, dia risau benar-benar. Dia bukan kira dia je tak. Ya, dia kira macam mana aku kesian tengok umat aku begini. Aku tak mampu lagi tengok umat aku yang jahil-jahil, yang wahaga, yang tak datang masjid, yang datang masjid, balun yang tak datang masjid, yang tak datang pula orang masjid gitu.
Kan? Itulah suasana. Yang ngaji, yang tak nak ngaji, yang ngaji, bawa kitab, yang tak bawa pelebuk. Tapi berikan orang sini. Ya, nak gambarkan suasana yang berlaku itu, maka hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu suasana yang berlaku pada zaman kita pada hari ini, ya. Maknanya kita berada, kalau kita susun pun tengok fasa yang umat yang ulama susun yang 5 itu kan, daripada kelahiran Nabi Muhammad sampailah kiamat, kita ni rupanya terbahagi kepada 5 zaman. Zaman pertama, zaman Nabi Muhammad lahir sampailah Nabi Muhammad wafat. Zaman ini tak ada orang bertikai. Yang bertikai hanya musuh-musuh Allah. Zaman ini zaman kasih sayang, zaman penyatuan, zaman mendidik. Nabi SAW berjaya mendidik sahabat-sahabatnya hingga menjadi manusia-manusia yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampailah peristiwa yang berlaku pada 27 Rajab, kira-kira 18 bulan sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Didatangi peristiwa ini. Banyak hikmah. Digali hari ini cerita opini. Tahun depan lagi cerita baru. Tahun lagi satu ada lagi cerita baru. Sebab apa? Sebab mukjizat ni dia bukan habis. Tambah mukjizat yang Allah kurniakan pada Nabi Muhammad, dia mana selesai? Ya, mukjizat Nabi-Nabi dahulu dia habis. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam, bila cerita tongkat habis. Wafat Nabi Musa alaihissalam, tongkat pun tak ada. Tongkat Ali ada. Ya, tongkat Nabi Musa tak ada. Sayyidina Isa alaihissalam pun begitu. Ya, sebelumnya lagi Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Begitulah yang lain-lain, Sayyidina Nuh. Tapi bila Nabi Muhammad SAW, mukjizatnya boleh dibongkar oleh kita. Kita pun, subhanallah, macam Nabi Muhammad. Ya, antara ulama yang membahaskan, almarhum Syekh Sya'rawi yang sekarang, banyak lagi kitab-kitab baru tentang Isra' Mi'raj yang hebat-hebat ini. Apa antara kelebihannya? Ya, saya pun baru lupa. Saya kemarin baca, Allah ada apa hikmahnya Nabi SAW di Mi'rajkan. Isra' satu benda, Mi'raj. Kita baca Quran. Dalam Quran sebut, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat seluruh alam. Alam bukan bumi. Kan? Bumi satu juzuk daripada alam. Alam luar yuk. Ya, luar. Itu sebab bila Allah menyifatkan syurga itu sebesar langit dan bumi, dia kecil aja dia. Kata dia tak kerti alam tu apa. Dia tak faham bumi dengan langit tu apa. Langit, kalau Allah cerita langit, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, kita tahu sekarang ni saintis hanya boleh capai planet je. Suruh apa lagi? Apa yang dekat dengan bumi? Marikh. Adalah dengar cerita dulu Amerika sampai ke Marikh, betul tak tahu ya dah hidup. Tak apalah kan. Bukanlah kita nanya pula, Marikh paling dekat pun baru sampai. Kalau kata sampai bulan 360,000 kilometer kata dah sampai, tak apa. Ni bintang. Ni galaksi ni apa nama planet? Bintang. Yang bintang itu saya pernah sebut dulu, kalau tuan-tuan ingat. Jumlah bintang di langit adalah sebanyak, ini saintis buat andaian. Tepat tidak juga. Ya, campur ni dia kata, pasir-pasir di lautan campur dengan pasir-pasir di darat, di Sahara tu campurkan. Di sungai-sungai kita tu campurkan semua, kali dengan 7. Ya, kali dengan 7, kali dengan 22 zillion. Tuan-tuan dengar zillion pun jenuh. Yang kita dengar bilion aja lah, habis tinggi trilion.
tu pun dah riuh 2.4 bilion. Ini zazillion. Saya pun menung bila dengar ceramah. Berapa 22 zazillion ni? 22-nya kosong lepas 22 tu maafkan saya silap. 7 zazillion. 7 kosong lepas 7 tu ada 22. Itu awak itu silap. Ya, maknanya pasir laut, pasir darat, semua yang ada ni kalikan dengan 7 zazillion. Itu maksudnya. Satu bintang besar mana? Saintis kata 300 perjalanan cahaya, yang paling kecil. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, memang peristiwa Isra' Mi'raj ini memang menggalakkan kita, membesar-besarkan Allah. Memang kita ni kecil. Memang Tuhan ni hebat, tu cerita. Allah ni bukan zat yang biasa-biasa, zat yang wajib berwujud, yang bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan yang sangat luar biasa. Pencipta kita hebat. Itu sebab kita kena dekatkan diri kepada Dia, kena dambakan diri kepada Dia, kena minta hanya pada Dia. Kalau boleh dalam doa kita tu kita minta, Ya Allah, jangan Kau biarkan aku mengurus diriku sendiri, Ya Allah. Bantu aku untuk aku mengurus diriku sendiri. Kita kadang-kadang kita rasa kita hebat. No. Ya, tak minta dengan Tuhan pun selalulah. Dan kalau masa rajin, sembahyang benar lah. Sunat apa dibuatnya, duha sampai berapa belah rakaat. Kalau malah apa tidak. Ya, rokok pun Allahu Akbar muncul lah. Doa kita ni sunat. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhalin, nak baca surah malah Allahu Akbar rokok. Rokok pun nak sebut Subhana Rabbiyal Azim ni malah diam kejap. Time wajib time malah. Nak cerita time malah. Ya. Tayanglah. Habis. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tu malam doa. Assalamualaikum. Doa apa malah? Ya Allah, macam biasa lah. Selalu kita tengok. Itu ada berlaku. Malam doa. Tuan-tuan, Allah tak pernah malah dengan kita. Saya teringat satu orang cerita apa nama tuan-tuan, cerita benar berlaku di negara Arab. Tuan-tuan orang dengar tak apalah, ulang-ulang. Dia sakit. Ada buang potong mata, satu mata gitu lah. Habis semua. Dia orang ada duit. Apa? Bil daripada hospital swasta cepat. Dia tengok bil tu dia menangis. Dia tengok bil dia kena bayar pembedahan mata tu, katarak ke apa benda. Menangis. Orang hospital risau. Makcik, mahal sangat makcik, boleh diskaun. Kan boleh kita kan nangis terasa bukan menangis main, nangis betul-betul. Menangis. Orang tanya dia, kenapa Pakcik? Tak apa, kalau kita boleh bonding, benda ni boleh negotiate, boleh bonding. Apa jawabnya? Jawabnya, aku akan masih duit, insyaAllah pada kalau kata aku kaya daripada duit. Aku fikirkan mata yang Tuhan bagi aku tengok sejak aku lahir sampai hari ni aku buat kemudahan. Dia tak pernah minta bil. Betul tak? Kesyukuran, ini kesyukuran, lambang kesyukuran kita kepada Allah. Itu sebab apa tuan-tuan saya nak masukkan tadi. Apa antara hikmahnya lagi Nabi SAW di Mi'raj? Antara hikmahnya ialah apa tuan-tuan? Rahmatan lil alamin itu Nabi awal langit pun nak rahmat. Bukan sikit. Orang di dunia ni dapat dah. Mengelindak rahmat dapat. Orang langit terpanggil-panggil bila Muhammad nak bagi rahmat di atas pula. Maka atas isu itu Allah Subhanahu wa ta'ala memi'rajkan Nabi. Perjalanan yang luar biasa kan, dua peringkat perjalanan bumi, perjalanan langit.
kita pun tak tahu bagaimana, tapi faham kita boleh faham lah. Tujuh, macam mana tingkatan tujuh itu, Allah Ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Tapi perkara itu berlaku, mukjizat itu berlaku. Dan hati-hati, ya, ada benda-benda yang hari ini, situasi hari ini, yang mereka cuba merungkai balik. Mereka takkan duduk diam untuk meletakkan peristiwa Isra' wal Mi'raj ini satu peristiwa dongeng yang tak masuk akal. Walaupun zaman sains kita teknologi ada tu. Tambah sekarang zaman cepat, maklumat pak. Ya, orang sengat tak tahu lagi. Orang mereka dah tahu. Perkara ni berlaku belakang orang sengat. Dunia ini mantap laju. Ya. Tapi yang baik tak apalah, yang buruk laju. Maklumat ya Allah. Tetapi ya, dari soalnya hadis-hadis yang jangan cepat sangat. Ya, kita tapi tengok dulu. Niat baik, nak menyuruh orang baik, tapi tipu. Jangan cepat sono. Barang siapa yang tidak menghantar, jangan. Kita mengentor juga, abang takut aku. Hantar benda tak betul. Kita pastikan dia benar, kita hantar. Ya, kalau dia tidak benar, jangan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT sekalian, Allah sebut dalam surah Isra' yang dibaca oleh Tuhan Zakaria tadi. Cukup ambil surah Isra', surah ke berapa? Tu berapa kita? 40 tahun dah dengar surah Mi'raj. Minta maaf lah kawan sangat dengan orang ya. Surah Isra', surah ke berapa menurut susunan Al-Quran, makcik? Haram. Usah kalau surah-surah Mi'raj, Ustaz. Bulan Rejab, bulan berapa duduk Islam? Mana bau? Nenuh itu. Muharram siapa? Muharram siapa? Rabi awal, Rabi akhir, Rabi awal, Rabi akhir. Taya awal, taya akhir. Mampu. Tuan-tuan, saya nak buat apa? Mana kita maaf lah. Saya tak ada nak nilai orang. Alhamdulillah lah. Bukan kita nak nilai orang. Kita pun lemah ni. Tapi nampak kita tak kisah. Ya, bulan dalam Islam tu kalau dilaju-laju kan jenuh, kita jawabnya jenuh. Kalau bulan orang putih lah, sebut dia bulan berapa? 6 Jun terus keluar. Kan? Agak-agak dalam bulan 8 nampak tu dalam kalau kata kita Ogos. Sebut dia bulan berapa orang putih? Bulan 9 September, automatik. Tapi kalau sebut bulan Islam, bulan 6 udah menit. Ngira, dia dah ngira, lambat. Ingat? Itu kita kena ni. Nama-nama Al-Quran pun kita kena. Itulah ya. Tengok Dr. Zakir Naik. Sebaiklah ada orang Islam begitu. Pak keluar. Chapter berapa? Ayat 4. 42, 4, 7, 6. Bukan lagi Al-Quran. Bukan saja Al-Quran, Bible pun dia Arab itu. Apa lagi? Veda Purana dia Arab itu. Apa ni? Itu sebab demo yang tak Islam dah maaf. Risau. Sedangkan orang faham, kalau dia tak guna di India, orang balon dia pokoknya India lebih baik lagi daripada India Malaysia. Dia duduk India, apa orang India balon? Tapi dia orang yang terbuka pemikiran, orang yang berubah. Ini dia kata ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ini wajadilhum billati hiya ahsan. Dia berdebat tapi dengan pintar. Tak ada debat nak bagi lanyok kawan. Debat dengan guna dia punya orang tu punya. Kamu tak percaya aku punya Quran tak apa. Kita debat yang kamu punya. Yang dia punya pun dia tak lepas. Kan? Sebab apa? Macam dia berdebat dengan satu orang suku menarik yang dia seorang budak India yang agama Kristian. Kau buat lah, tengok kan dalam YouTube. Budak India tu kata, bagaimana kamu katakan dalam lecture kamu dulu, ada budak India tu ikut, kamu lebih Kristian daripada Kristian. Kan, kata tu. Kan? Dia kan kawan.
Kamu tengok dia kalau kamu dia kata apa? Kalau kamu nak ikut agama, kamu kena ikut apa yang ada dalam ajaran agama tu. Dia kata tak, ikut gereja kata dia. Kalau kamu nak tengok Islam, kamu tengok apa yang diajar oleh Islam, bukan tengok orang Islam. Tengok orang Islam memang orang ke? Nipu, putar belit, cah mana, ya, cuaca yang kita tengok dalam suasana. Tapi kalau tengok ajaran Islam, subhanallah. Itu juga gereja. Jangan kamu percaya pada pop tu siapa, father tu siapa. Jadi dia bawa hujah-hujah yang menarik, akhirnya tak ada no point. Apa nama budak perempuan ni nak ambil? Tak kata kan? Ada subhanallah, itu kelebihan Allah bagi pada seseorang. Itu apa nama Dr. Zakir Naik. Dia bukan pun orang, bukan ustaz pun dia. Dia lah doktor perubatan. InsyaAllah ada rezeki so kita bawa ke tengok. Dia bawa mesti ke stadium ni. Dia bawa meja sengat ni pecah dia sengat. Pecah. Ya, pecah habis. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah. Isra' Mi'raj. Semua daurah ya, perjalanan suci, perjalanan daripada Baitullahil Haram. Saya nak cuba cetuskan beberapa perkara saja dalam peristiwa ini. Ya, sebab tuan-tuan semua orang soleh, orang baik, orang yang rajin mengaji, pastilah bertemu dengan berbagai-bagai ya, apa nama, berbagai-bagai ilmu yang disampaikan oleh ustaz-ustaz kita. Cuma kita tengok peristiwa yang Nabi tengok, Baitullahil Haram, Baitul Maqdis. Kita tahu perjalanan itu masjid-masjid. Kita dah bincang lama lah. Maknanya, mengapa tidak Allah menyebut Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjid, tak sebut minal masjidil haram, tapi tersebut min Makkah tu. Min masjidil haram minal masjid Aqsa. Kenapa tak sebut Palestin? Kenapa sebutnya masjid? Itu semua ulama bahaskan tu. Sedangkan Masjidil Haram tu ada di Mekah. Mekah lebih besar daripada Masjidil Haram. Luas. Kenapa sebutnya masjid? Ke masjid. Itu pun soalan. Ya, jadi maknanya umat Islam, Nabi dia masjid. Baik buruk umat Islam, masjid. Masjidnya teratur apa tuan-tuan ni? Alhamdulillah. Masjid wahara habis. Orang mau datang ramai berbakat baik, alhamdulillah. Pengurusan bagus. Walaupun masjid kita ni ialah dekat papan aja. Ya, alhamdulillah. Sejuk, tenang masuk. Hadirin hadirat yang rahmati Allah. Satu ya, masjid ke masjid itu. Apa yang diperlihatkan pada Nabi? Perkara-perkara yang diperlihatkan itu mari kita renung betul-betul. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memperlihatkan satu-satu kepada Nabi. Tidak ada faedah untuk umat tak. Dia perlihatkan pada Nabi supaya menjadi ibrah kepada umat dia, supaya benda ini berhati-hati. Siksaan kubur, siksaan kiamat banyak daripada benda-benda ini. Umat kamu nanti akan banyak buat benda-benda ini. Itu sunnah. Beritahu awal-awal. Kenapa dia beritahu awal? Itu tandanya kasih sayang Allah yang tidak terhingga kepada umat Muhammad. Kabur lagi, kabur. Dalam Quran dah kabur dah. Bawa peristiwa Isra' Mi'raj, kabur lagi, kabur lagi. Supaya umat cantik begitu. Kita nak jalan jauh. Jauh perjalanan kita. Barzakh. Barzakh pergi pindah qiyamah. Qiyamah pindah mahsyar. Tahu perpindahan demi perpindahan itu kita pun tak tahu berapa jauh, berapa masanya. Lebih panjang dari dunia yang kita duduk ni. Barzakh, mahsyar pergi mizan. Mizan barulah nak pergi syurga tu, nak alhamdulillah. Panjang. Bekalannya ni, sini. Sini pulut mana? Pulut. Orang belok kata. Jangan bagi can. Rebut amal-amal soleh yang ada, rebut peluang yang ada kan. Seorang
Biar jangan kita bangunkan dunia kita je. Dunia aja kita ingat. Akhirat kita kena bangun. Mari sama-sama kita bangunkan akhirat kita. Bangunkan akhirat kita. Tak lama dah hidup kita pun. Tak lama dah puan-puan tuan-tuan. Tak lama dah. Nabi Daud AS kan, yang paling special siapa? Nabi Daud. Antara kelebihan Nabi Daud, dia boleh berteman, berkawan baik dengan malaikat Israel. Itu kelebihan dia. Kan? Kawan dengan malaikat Israel pula. Kita bukan kawan dengan sultan pun. Kawan pada kawan kita. Emok panjang. Bukan saya tak anu dengan sultan, tapi kawan saya. Tapi kawan pada berapa kali kawan apa? Itu pernah nenggok jalan. Enggak. Bukanlah kata rapat dengan pangku. Bukan hebat tu. Bukan main. Tapi bukan dia. Kawan kamu, kawan beda. Berapa kali kawan lah. Yang ini kawan betul ini Israel. Katalah Nabi Daud duduk di sengat. Duduk. Ada orang meninggal. Assalamualaikum ya Daud. Waalaikumsalam. Nabi Daud rasa Israel datang je. Wahai Israel, kamu datang ni nak ziarah aku ke? Nabi aku ziarah. Aduh, hari ni aku ziarah kamu. Ada je orang meninggal, dia ziarah lah. Itulah keadaan dia. Ziarah. Datang lagi lama tak jumpa. Ziarah lagi. Kamu datang ni untuk apa wahai Israel? Ziarah kamu. Satu hari Nabi Daud AS didatangi oleh Israel, kamu datang ni ziarah ke Nabi. Wahai Daud, maafkan aku. Hari ni aku datang nak ambil kamu. Daud kata, kita kan kawan baik. Takkanlah tak ada kabur hen sikit. Bahasa gitu lah kan. Takkan tak ada alamat-alamat tanda-tanda kamu terus jadi ni tak bagus. No, kamu kita kawan. Apa jawab Bina Israel? Aku dah bagi tanda-tanda kamu, tak perasan ke? Apa tandanya? Mak kamu mana? Mak aku dah wafat. Bapak kamu dah wafat. Jiran kamu, kawan baik kamu, semua dah wafat. Tak ada tu. Saya betul sahabat baik kami lah, kami alumni Izzuddin 81 sampai 85. Grup saya lah. Tengok saya di sana untuk WhatsApp saya di DCU Majlis share sahabat kita tak ada. Almarhum Ustaz bernama Ustaz Salih Islam. Alhamdulillah. Apa meninggal ni? Semoga tengah telefon. Ada telefon juga nada dia mulut berbunyi. Kan ada hadis mengatakan bahawa akhir zaman manusia mati tak lama dah sakit tak ada. Terus habis. Cepat. Kalau dulu lama kan? Lama dulu. Orang kampung ni kan, orang kampung dulu lama. Sampai dengar apa nama? Dapat berita. Kamu balik cepat. Nenek ni, opah kita ni sakit. Semua ni. Boleh jarang, sayang kau buat. Tapi 2-3 hari, okey balik ke Lumpur, ke Johor ke mana. 2 sebulan lagi datang, balik kamu ni dah teruk ni, dah azok ni. Balik lagi. Balik tengok kamu tak jadi mati juga. Sekali lagi berita katakan ni memang teruk lah ni. Tunggu boleh mati dulu tengok. Ya, nak cerita je lah, susah. Sekarang pun dah jatuh tangga sikit, masuk bilik air, orang buat habis. Ya, sebab kita kena banyak doa. Allahumma la ta'khuzni ala ghirah. Kalau ramai, Allahumma la ta'khuzna ala ghirah. Allahumma la ta'khuzna ala ghirah. Kalau seorang, Allahumma la ta'khuzni ala ghirah. Ya Allah, jangan kau ambil kami ke aku secara tiba-tiba. Itu je. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, apa peristiwa yang Nabi tengok? Kan kita tahu ni ulang-ulang ni. Kaum yang sedang bertanam terus menuai hasil tanaman mereka,
tuai, boleh dituai, hasil buah yang baru keluar semula seolah-olah mendah tuai, buah apa dia nanti ketam, lepas tu tanah balik keluar balik. Kejap itu hasil ni kejap itu. Sonok dia tanah buku doya kejap tu nampak dia keluar buah tengah makan tu. Sonok ya, apa saja bu, subhanallah. Itu apa? Itu petandanya, kata Jibril alaihissalam pada Nabi, itulah mereka yang berjihad fisabilillah, yang digandakan pahala kebajikan sebanyak 700 kali ganda. Subhanallah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbalatin mi'atu habbah wallahu yudha'iful liman yasha. Ganda. Baca saya pun Rasul bertentang kan? Ya, kelebihan sedekah. Sedekah ni jangan main. Tuan, saya tengok negara depan tadi. Apa perlu sedekah kan? Jangan takut. Penting tu tak, bukan cakap main-main. Bab sedekah ni mana ada dalam di akhirat esok yang Allah sebut dalam Quran. Apa? Kalau orang dapat bangkit balik, dia kata apa? Dia nak apa? Laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun minas salihin. Dia tak sebut benda lain. Sebab sedekah ni pahala dia luar biasa. Ingat tak cerita Sayyidina Ali karamallahu wajhah? Ingat cerita kan? Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ketika dia balik ke rumah, dia nak makan, makanan tak ada. Bila makanan tak ada, dia minta ke adik kapal kat Fatimah, dia dah makanan di rumah untuk abang nak makan, walaupun tak ada. Wahai abang, tapi saya ada duit 6 dirham, ambil duit ini, bawa ke Pekan cari. Tuan-tuan dan puan rahmat Allah, jangan salah faham, jangan nampak Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat dia miskin, tak ada kerja malam, tidur. Dia mendahulukan orang lain lebih dari dia sendiri. Tengoklah. Bawa duit 6 dirham pergi ke Pekan. Nak beli barang, nak tepung apa boleh lah isteri masak. Sampai di jalan tengok Tuhan uji. Orang baik-baik mesti Tuhan uji luar biasa. Ya Tuhan, tolong saya. Saya dah beberapa hari tak makan, saya lapar. Tolong saya Tuhan. Kalau Tuhan tolong saya, Allah akan gandakan. Gitulah. Sayyidina Ali ni, yang isteri bagi 6 dirham, dapat upah daripada Salman tadi meminta apa benang dan sebagainya, dapat 6 dirham. Ni tak sedar ni. Kalau kita ngira dulu, ya ambil. Kan kita selalu sedekah. Lambat benar keluar. Aku tak ada yang kecil. Allah sonok berduitku. Allah. Ya. Pak, tak sedar ni. 6 dirham. Mau bagi. Tak sedarnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah sampai ke Pekan tak beli barang. Nak bayar, baru tersedar. Duit tak ada. Punya tak pedulinya. Kata orang minta. Tuan-tuan. Sampai ke rumah, isteri pula, siapa anak anda junjungan besar Nabi Muhammad SAW, Sayyidatuna Fatimahuz Zahra. Bukan cara-cara manusia ini, penghulu surga ini. Mana Pak? Tak maaf Fatimah, tadi ada orang susah, mandi beberapa hari tak makan, abang tak puasa, abang dia habis. Udah dia ambil Fatimahuz Zahra. Barakallahu fiman. Mudah-mudahan Allah berkati kesemua harta kita lah tu. Kamu aku yang Allah bagikan. Abang tadi mudah-mudahan Allah berkat. Amin ya Allah, mudah-mudahan. Bukan main-main, benar-benar. Ya. Fatimah sengat, doa juga. Minta maaf lah nama Fatimah. Doa. Ya Allah, abang bagi tadi ada orang tersepak, abang bagi semua nak berang lagi. Ya beri semua. Kemudian doa juga dia dengan nada, ya Allah, kenapa aku dapat laki kena ni? Doa. Lepas itu baru dia bersyarah. Bagilah 10 ringgit, ambil 60 pasal apa? Kita nak hantar apa? Dah marah. Keluar lah ya. Keluar habis. Tuan-tuan dan puan-puan, Sayyidina Ali tidak putus asa. Dia tidak putus. Sahabat tak pernah putus asa dengan rahmat Allah. Keluar dari rumah, tak apa marah macam ni sikit. InsyaAllah berkuat lagi.
Dalam perjalanan ketika ini Allah menggandakan. Dalam perjalanan pula nak pergi mencari rezeki lagi, bertemu dengan satu orang Badawi, Badawi yang sangat memegang seekor unta. Ya Abul Hasan, Abul Hasan ialah gelaran kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ya Abul Hasan, aku ada seekor unta untuk aku jual. Aku harap kamu boleh beli sebab aku tidak perlu unta ini. Aku dah banyak, aku nak bersapit. Unta ni aku nak jual murah. Ambil dah 300 dirham. Kata Sayyidina Ali, mana boleh, aku tak ada duit. Dia dah, aku bukan jual kamu ni, aku nak sekarang dah. Bila kamu duit dia? Sayyidina Ali semua. Mungkin dengan duit jual kat kain berapa lagi. 300 selalu murah. Unta tadi 300 selalu murah. Sayyidina Ali pun bawa. Alhamdulillah, terima kasih Tuhan, nanti ada rezeki saya bayar gitu. Dalam perjalanan pulang, unta kan, bertemu pula, terserempak pula dengan Badui yang lain. Ya Abul Hasan, tak, begitulah. Sayyidina Ali pun, ya, pergi tuan. Begini, aku nampak kamu sedang bawa unta tu. Unta siapa tu? Kamu boleh tak tolong aku? Aku sangat perlu kau unta. Yang tadi tak perlu, yang ini saya perlu. Tak boleh. Sangat perlu. Kan cakap banyak dia. Aku dah perlukan, aku sangat ni ambil kamu. Aku tak nak fikir-fikir lagi. Ambil kamu 600 dirham. Bawa unta. Sama-sama juga. 600 dirham, aku nak unta. Saya dah dapat 600. Terkejut dia. Subhanallah. Dari mana tiba-tiba duit dapat 600? Tadi yang dia hilang, Fatimah bagi 600. Dapat duit, bukan lah. Tapi muncul lah tadi minta sedekah pula kendaraan. Dia habis gitu cerita. Ya, habis. Bila dah habis cerita itu, sampai tengah aku suluh. Tapi subhanallah, Masya Allah. Ya, balik bersemua. Sampai di rumah, ada Nabi di rumah. Ada Nabi di rumah, dia pun mencerita dengan gembiranya keadaan yang berlaku daripada mula tadi sampai ke sudah. Sudahnya apa tuan-tuan? Sudahnya, bila dah cerita begitu, Rasulullah SAW, dia nampaklah benda-benda ni, dia cerita dah pula, dia syukurlah kan. Dia tersenyumlah. Wahai Ali, katanya kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, tahukah kamu Badui pertama yang kamu jumpa tu siapa? Mana aku tahu ya Rasulullah. Badui kedua, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Aku tak tahu ya Rasulullah. Ketahuilah wahai Ali, menantuku, anandaku, sepupuku, ya ibn Ami, Rasul dia ya ibn Ami, wahai anak bapa saudara macam itu. Ketahuilah jika laki-laki Badui pertama yang kamu temui yang jual unta pada kamu itu ialah Jibril alaihissalam. Yang beli unta kamu itu ialah Mikail alaihissalam. Allah perhati perbuatan kamu. Kamu jual, kamu bagi orang kepada untuk jalan Allah. Tak kira lah untuk memenuhi hajat dia. 6 dirham, Allah ganda 600 dirham. Cash. Pada akhirat. Dunia dapat pun. Apa ini penuh tong semua, penuh tong tu tak apa, tuan-tuan usah tergerak. Lepas tu habis dia menunggu siapa? Menunggu Jibril lah. Betul lah, anggap orang itu ya. Tak ada lah kita orang itu. Ya tapi memang suara Allah, tahulah siapa yang pernah tak sayang duit untuk agama Tuhan, tengoklah. Percaya ke? Mudah dia perjalanan hidup ni. Ya, kita bukan nak kaya, tapi kita nak cukup, dicukupi. Memang Allah cukup begitu. Tapi kalau kita cukupkan, ada kebutuhan. Ya, tapi janganlah sampai kita nak sama dengan Sayyidina Ali, tak sama dengan tahap iman dia. Ya, janganlah gitu. Tapi kita tak mampu macam tu. Iman kita tak standing dengan dia. Kalau iman kita dah sampai tahap dia, tak apa. Kan? Jangan pula nak buat macam Imam Ghazali ya, Nyuyong ya. Orang habis duit poket kawan ya. Mana mau aku nak makan tak ada ni. Sedekah majlis sengat. Jangan ya. Okey, 1, 2. Tempat yang berbau harum semua tahu ini. Orang yang berjuang fi sabilillah yang tak pernah rasa gentar dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Bergantungannya dengan Tuhan terlalu. Ya, iman dia pegang betul masyidah kan dengan Fir'aun la'natullah alaihi besar.
3, sekumpulan orang yang sedang memecahkan kepala. Ini memang berlaku zaman kita. Hentak ni kepala dia pecah, dia berkacai kepala, hentak temburai keluar pecah. Ya Allah, semalam saya Kuala Lumpur semalam ni. Pagi tadi saya dengar, ya Allah, dapat mati saya, ya Allah. Tapi nasib baik tak mati. Takutnya kawan saya bawa kereta kilometer 340 ke selatan. Telefon pada 999 pas pada polis pas pada kelas. Kereta tu macam kotak kan? Tom, ya Allah, habis dekat dengan kami dah. Kalau dia tom sekali lagi kat kamu, dengan saya kamu, habis. Allah Yarham dia jawab. Ya, betul-betul Ustaz Zainuri ceramah. Ya, bukan masalah. Masalah tu macam ni. Kita yang risau tuan-tuan. Kita tak risau depan tu, kita risau ke belakang pula balon. Ui, Zul, tengok belakang, tak belakang maju. Hujan lebat. Sekarang hujan. Alhamdulillah, wasallah. Hujan selalunya. Ya, orang baik. Hujan lebat. Oh, takut tu mana. Depan mata saya, betul saya tengok kita. Dia yang keluar dari kereta tu pun Islam semua. Keluar tu dia macam benih-benih. Dia membuat tu anak-anak dia Allah siap. Tapi tak ada, tak rasa tak ada mati lah. Kereta habis memang kereta macam tagut. Pum. Macam angin lintang. Tu nak cerita tuan-tuan. Nak ceritakan ini kan pecah kepala. Hontok. Rupanya apa? Jika dia kata inilah di kalangan umat kamu yang main-main semayang. Ulang-ulang. Semayang bukan benda kecil. Kan saya, tuan-tuan pernah sebut, ustaz-ustaz kita pernah sebut. Ya, satu-satu benda yang Tuhan buat bukan satu benda yang main-main. Apa-apa yang berlaku inilah bicara Allah pada umat. Tuhan sedang bicara dengan kita. MH370 bicara Allah, MH17 bicara Allah. Hikmah dia lah kan. Cerita yang meninggal bersama tu kita serah pada Allah. Mudah Allah ampun yang meletakkan mereka di kalangan orang-orang yang soleh. Tapi ni cerita kapal terbang tu MH17 angka 17. Kapal terbang yang tembak tu Ukraine 17 di nombor siri dia. Kapal terbang yang tempat tu umur dia 17 tahun. Surah Isra ni apa intipati daripada surah Isra? Cerita pasal peristiwa Isra, kemudian Mi'raj dalam surah Najmi. Tak apalah, tapi yang penting cerita Isra Mi'raj lah maknanya. Surah apa? Surah yang ke-17. Bukan orang kata kebetulan ke? Bukan. Tepat. Fatihah, Baqarah, Ali Imran, Al-Isra 17, surah yang ke-17 menurut susunan Quran. Seolah-olah Allah nak menggambarkan jaga semayang pula 17 rakaat 4, 3, 4, 2. Kalau orang tanya semayang apa yang mula-mula kita yang difardukan, apa dia jawab? Sebab bila Nabi turun Mi'raj tu subuh belum lagi semayang, malaikat dia beritahu ajar lagi. Nabi turun tu subuh belum lagi. Zuhur tu start. Ya, letih lagi Rasulullah letih kan. Dia orang jauh. Subuh tu beliau dulu. Dalam masa subuh zuhur tu dah belajar. Faham? Subhanallah. 17. Maknanya Allah nak beritahu apa? Jaga 17 rakaat ni bukan benda main-main. Satu-satunya keperluan yang tak boleh main-main. Kejayaan umat Islam di mana? Kejayaan umat Islam membuka kota Konstantinopel di zaman Sultan Muhammad Al-Fatih yang berusia 22 tahun. Turki Osmaniyah. Cuba baca, kita dah jenuh mendengar ceramah-ceramah. Apa kejayaannya yang Nabi sebut dalam hadis sahih? Nabi kata apa? Lataftahanna al-Qastantiniyah falan ya'mal amiruha wa lan ya'mal jaishu zalikal jaish atau kama Rasulullah. Akan dibuka kota Konstantin oleh raja yang terbaik, tentera yang terbaik. Di mana
nggak tahu baik macam mana. Terserlah kebaikan, macam mana mengukur baik ni? Macam mana nak ukur baik-baik, akhlak baik, salam orang, cium tangan, jumpa, senyum, baik. Tapi kalau dia tinggal semayang, dia tak tentu orang, dia kutuk orang, dia menghina orang, dia baik ke dia? Ukuran baik. Tengok ketika mana Sultan Muhammad Al-Fatih, tahu kisahnya kan, ketika dia nak mendirikan sembahyang Jumaat yang pertama dalam sejarah Islam, dia bersama tentera-tenteranya yang ratusan ribu itu, 200,000 lebih. Di mana? Di masjid yang asalnya gereja Sin Sofia, dapat dikawal Islam tukar kepada Hagia Sophia. Imam apa nama Sultan Muhammad Al-Fatih kabur, minta guru dia orang alim, Syekh Syamsuddin Al-Wali, silakan tuan mengepalai kita pada hari ini. Ini sejarah tuan, sejarah. Syekh Syamsuddin Al-Wali kata, aku tak mampu. Ini sejarah untuk kamu wahai Muhammad. Kamu dia Muhammad. Tapi Sultan Muhammad Fatih bukan jenis itu. Dia bangun, dia tengok tentera-tentera dia kata apa? Wahai tentera-tentera Allah sekalian, bangun kamu sekarang. Bangun. Dulu tentera Islam, bukan lai-lai bangun mendehendok dia kata ada kok bangun. Arahan maju macam tentera. Bangun. Aku nak buat perhitungan dengan kalian. Siapa yang boleh memenuhi perhitunganku ini, dia akan naik ke mimbar berkhutbah kepada kita dan imam solat pada hari ini. Apa kata Sultan Muhammad? Pertama dia kata, siapa di antara kalian semenjak daripada akhir balik dahulu sehingga kita membuka kota Konstantin, Allah benar kita buka kota Konstantin, siapa di antara kalian semenjak akhir balik sehingga saat ini tidak pernah meninggalkan solat 5 waktu? Seandainya ada, sila duduk, jawab dengan jujur kerana Allah. Tuan-tuan, 200,000 lebih tentera-tentera Islam di zaman Sultan Muhammad Al-Fatih yang terdiri daripada orang-orang muda yang hebat-hebat, seorang pun tak duduk. Cuba bayangkan, ratusan ribu tentera Islam tidak pernah meninggalkan sembahyang 5 waktu yang Nabi sebut ini, yang turun pada Nabi dalam peristiwa Mi'raj ni, semenjak balik. Tapi mana buatnya kita balik pun 50, mana buatnya terlambat nukur. Tapi yang balik ni 50, anak dah 7. Balik 55, anak dah 14. Dia balik tak sembahyang dia kan. Ya, subhanallah, ini ukuran ni. Saya pun cakap diri saya ke tentang yang salah faham ni. Oh, ini ukuran yang disebut tu. Bila baik sembahyang, dia lain tu baik. Hai, tuan-tuan, ladang anggur dia tu banyak kisah-kisahnya. Apa nama, mereka terpaksa menempuh satu ladang. Kan banyak kamu nak berjalan darat. Macam-macam ada kebun orang, ladang orang tu. Anggur tu tengah cantik merah tu, warna hitam anggur yang kita makan manis tu. Sampai di sepanjang, sampai lepas ladang. Sultan Muhammad saja bila dah pasang kemah semua, Sultan Muhammad dia pecah dengan dengan pengawal dia. Kita ni tak pegawai aku, kasih aku. Kata dia, aku perlukan makanan, Dia bawa kat dia. Perlu makan anggur. Begitu. Doktor suruh aku makan. Sultan pengawal dia pergi cari dia kan, dekat askar dia yang waktu ibu pasar-pasar pergi, ada yang ketua-ketua tu tanya cepat tanya surat. Maknanya apa tuan-tuan? Ratusan ribu, 200,000 lebih tentera Islam lalu dekat kawasan anggur milik orang bukan Islam, milik tentera, milik rakyat. Apa nama Konstantinopel? Seorang pun askar tak petik, bukan milik dia. Dekat sembahyang tak petik. Tengok saja.
Kalau ladang anggur ni dekat kampung Sengat, aku sentok, lincin dengan pokok-pokok dengan aku sapu dengan. Ya, dah sungguh tuan-tuan, macam mana hebat ini yang kita kagumi ni, kita nak lahirkan manusia-manusia seperti ini, insya-Allah. Anak-anak kita insya-Allah mudah-mudahan didik lelemu. Semayang 5 waktu, semayang jangan mat, tolong ayah sayang, ingat Allah bagi kita macam-macam. Tak kita tegak-tegak ayah. Makan minum Tuhan bagi kita, tak kala kita nak tunjuk jadi payah no. 5 kali je melalui. Ya. Bukan untung pun Tuhan tak dapat apa pun. Kita tu yang dapat faedah ni. Memang letih semayang ni, memang setan banyak. Tapi ayam. Tak apa dia semayang mula tu budak. Allah, budak semayang tuan-tuan. Budak. Kurang dia pada dulu. Juga amat tu sebab dia bawa masjid. Ya, solat 5 waktu bukan benda kecil. Habis lagi tak habis, semua tak duduk Sultan Muhammad Bakir pula soalan nombor 2. Siapa di antara kalian semenjak daripada akhir balik dahulu sehingga kita membuka kota Konstantinopel pada sekarang ini, pada waktu ini? Siapa di antara kalian yang tidak pernah meninggalkan solat sunat rawatib sekiranya ada sila duduk? Ketika itu ada sebahagian tentera Islam yang duduk. Maknanya apa? Maknanya ramai lagi yang tak pernah sunat. Bukan solat wajib, solat yang mengiringi. Tak apalah. Tapi ramai lagi. Soalan 3. Wahai tentera Allah sekalian, siapa di antara kalian semenjak akhir balik sehingga kita membuka kota Konstantin ini yang tidak pernah meninggalkan sembahyang malam? Qiyamul lail. Ketika itu kalau ada sila dulu. Ketika itu barulah seluruh tentera-tentera duduk. Maknanya apa? Ada semua di kalangan mereka pernah meninggalkan solat malam. Tak apalah. Solat malam bukan mana tak apa kan? Ini salah faham pula. Bila kata tinggal tu, semua tinggal tu banyak yang membuat daripada tinggal. Kita ni banyak tinggal daripada buat. Itu balik. Sultan Muhammad Bakir dengan sendiri dia naik mimbar. Orang khutbah lah dia. Habis khutbah, turun dia mimbar, mengimamkan solat Jumaat yang pertama dalam sejarah. Kenapa? Dialah satu-satunya raja yang tak pernah tinggal 5 waktu. Sejak akhir balik tak pernah tinggal solat-solat rawatib. Sebelum sejak akhir balik tak pernah tinggal solat malam. Subhanallah. Oh, ini dia apa nama apa ni orang panggil, piawaian yang diukur oleh Islam, oleh Nabi tadi. Nampak kata tahu kata baik. Oh, ini baik. Memang akhlak dia, subhanallah. Bila hasil dari solat, hasil dari Sayyidina Umar Al-Khattab menghantar tentera ke perbatasan, menghantar diketuai oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa kata Sayyidina Umar? Penarinya tuan-tuan. Apa kata Sayyidina Umar bin Abi Waqqas? Kamu beranak pada tentera-tentera kita, jaga semayang, jaga semayang. Sayyidina Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas siapa? Pesanan yang kalau kita lah pesan orang pintu, itu pesannya. Pesan lah jaga strategi ko, barang harta apa nama, apa ni, senjata simpan elok jangan hilang, takut orang. Pesan lah itu ini saya. Orang dulu-dulu salafun salih kan difikirnya hubungan dengan Tuhan. Sebab apa? Hubungan dengan Tuhan yang baik lah. Hubungan dengan Tuhan yang baik. Tuhan yang bagi benang, Tuhan yang tahu. Yang bagi duit Tuhan, yang bagi kekayaan Tuhan, yang bagi kejayaan Tuhan, semua Tuhan. Kamu jangan rasa kamu tu hebat penuh sebelah yang bagi kejayaan pada kamu Tuhan. Tak begitu kan? Jangan ambil lado sebelah rasa kamu tu hebat penuh.
Allah izinkan. Kalau Allah tak izin, tak masa kamu sembahyang. Contoh. Ya, itu sebab kita kena aduk. Dapat dia rizak bagus, suruh dia ambil sembahyang siap. Apa nak buat bila dapat gembira-gembira? Cepat-cepat ambil sembahyang, cepat-cepat ambil sembahyang. Cepat-cepat sujud syukur. Cepat-cepat, jangan tunggu. Janganlah memang bola tu sujud atas itu. Ambil sembahyang dulu, ni suruh pendek sujud syukur. Benda syukur. Tak, itu ajaran. Kita kena kabur orang kita. Dapat berita gembira, jangan tunggu. Jangan dapat. Allah. Tak tahu baca saja dah wajahnya bila dia khalaqa wa sawwara wa syaqqa sama wa saru bi hawli wa quwwati wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tak tahu tak apa. Baca subhana rabbiyal a'la. Tak apa. Tak tahu sangat biar tonyuh dia. Payah benar sebab rukun ni bukan baca tu. Rukun tu sujud. Takbir, sujud. Salam kanan kiri. Salam ke kanan. Kiri tu sunat. Sujud tu. Hancur. Kena dia tak boleh. Ya? Sebab apa? Sebab takut dia merasai kejayaan dia. Itu dia. Kita kena ubah. Pemikiran kita kena ubah. Semua datang dari dia. Allah yang bagi. Kadang-kadang kita sendiri pun dalam urusan hidup harian kita rasa kita Tuhan yang izinkan. Ya tuan-tuan, ini. Jadi hadirin hadirat yang macam Allah, itu soal-soalan. Kalau nak bicara soal-soalan ni, subhanallah, banyak kita mencambuk solat. Saya pun kadang-kadang kampung tuan-tuan, saya orang datang juga pejabat, saya pun bagus orang datang pejabat ni menyembang kadang-kadang. Ustaz kena buat Ustaz program Ustaz. Saya banyak orang tua orang ni yang kuat-kuat ngaji tak ramai Ustaz, orang semayang ikut dah Ustaz, ikut dia tak tahu Ustaz. Saya pun tahu Ustaz. Saya semayang dengan satu orang, dia mahu masuk orang imam dah rakaat dah maksudnya dia kena ganti 2 rakaat lagi lah. Lepas imam bagi salam, dia terus bagi salam. Orang kadang-kadang orang pakai elok, pakai style. Ya, tegur lah dia orang tua ni tadi. Ya ke kena tu? Ya ke? Banyak benda-benda yang kita rasa tak tahu masbuk, tak tahu. Ya, macam mana imam makmum, benda-benda yang kena tuan-tuan ya. Kadang-kadang bukan pasal apa tuan-tuan. Benda kita nampak solat ni benda yang kita rasa biasa. Dah bukan biasa ni banyak. Kita kadang-kadang dah sampai umur opini minta maaf lah. Ada yang sampai peringkat rukun tak tahu lagi. Ya. Apa nama sunat abad dengan sunat hayat cacau lagi. Apa dia hayatus solat? Apa dia abad? Yang mana hayat ke abad yang kena sujud sahwi? Kacau. Ya. Solat ni ada doa yang boleh doa. Tak semestinya doa yang kita belajar doa yang kita hafal, tapi kita boleh dalam solat boleh. Tapi jangan cakap Melayu dulu, cakap Arab. Sahabat Nabi mana kan, ulama ambil istinbat dari sini lah. Sahabat Nabi banyaklah kan dalam riwayat bila sampai apa nama Fatihah, Nabi dah baca Fatihah dah surah, Nabi rokok. Lepas Nabi rokok, Nabi sujud, Nabi iktiraf, Sami Allahu liman hamidah. Kita baca dulu, Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'. Sahabat ni tak macam tu. Nabi sebut Sami Allahu liman hamidah. Dia pun hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ya rabbal alamin. Habis semayang Nabi kata, siapa yang baca tadi? Udah lupa sahabat kau mampu benda lah saya gitu. Siapa tadi? Dia bilang aku, saya ya Rasulullah. Aku lihat masa kamu sebut hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ya rabbal. Ketika itu malaikat kabut nak tulis, nak bagi apa nama, nak letak apa aja pada kamu. Itu dia ujar. Orang mengatakan semayang kita berdoa, mana ni kita boleh tambah lah. Tapi yang maksud kalau boleh kan, yang maksud daripada lepas fil alamina innaka hamidum majid itu zikru boleh tambah dua mek di zalam tu nafsi zulman kathira. Kenapa? Boleh kita tambah. Kok dapat lagi kita apa nama?
apa orang kata, mempelbagaikan bacaan. Sebenarnya rukun apa itu juga yang tidak sudahnya, tapi mempelbagaikan bacaan. Sedap. Ya, tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah. Lagi banyak. Apa lagi? Ini tentang kaum yang tutup, kaum lelaki perempuan makan daging mentah, semua tahu lelaki yang berenang di sungai darah. Ini semua takut. Tapi apa kita sampai hari? Bukan riba. Sistem riba ni apa? Sistem. Banyak ribuan ni. Yang kita tak rasa kan kita jaga shopping komplek kan. Ada kan? Saya pun terkena dulu. Kalau nak pergi apa? Nak pergi shopping komplek tu, dia tanya, ada kad? Kad? Kalau dapat kad ni dapat diskaun, tapi kad ni kena bayar. Itu penipuan tu. Kalau kad tu free tak ada. Kalau kad tu kalau kena bayar, maknanya tak boleh. Umur ni 2 tahun kad tu. Jadi satu, dia penipuan kepada orang, ataupun orang yang membeli, orang yang tak ada kad lagi dizalimi. Harga naik. Ada kad dah, ada persen sebab kita dah bayar sesiap. Dia naik harga. Jadi benda-benda orang ni kena jaga. Kan? Kita bukan pasal semayang, pasal apa juga. Dalam urusan harian kita je, biar kita ikut semua. Ya? Asal-asal riba ni kita insyaAllah berpindah kita pada sistem-sistem Islam dah banyak dah. Gadaian arahmu Islam dah melambak dah. Arah jadi bank ada, yang Yapin buat ada. Bank lagi. Bank dah ya. Sekarang mula-mula Islam dah. Hong Leong Islamic Bank. Tak boleh. Nah, dulu kita tengok bank Islam tu konten kawan. Tu bank rakyat naik. Bank rakyat tadi saya dah bayar kad kredit. Bank rakyat saya tu marah ada orang tu, dia masuk. Sampai tak ada duit. Duit habis. Ramai lah kawan ambil. Tak apalah. Bank muamalah. Sekarang dah lah. Bank konvensional biasa. Nak Islam. Bank Islamic. Semua Islam. Sebab apa? Sistem Islam ni memang sistem yang adil, ya? Tidak ada penipuan. Untung. Itu yang apa buat. Okey, surah hadirin hadirat. Satu kaum yang sedang menggunting lidah dan bibir mereka dengan bunyi Allah, gunting lagi. Kan? Dulu kita dengar dalam berita apa? Budak gunting. Dah. Itu baru sikit dah. Itu pun dah jadi telur cakap. Gunting tu pun. Allahu Akbar. Apa dia? Siapa kawan ini? Jibril alaihissalam kata, itulah orang yang membuat fitnah. Satu mengatakan sesuatu di sini tidak melakukannya. Saya teringat ni kan, bila Allah sebut dalam surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Dalam Imam Ghazali, kitab karya dia Bidayatul Hidayah, dalam Syekh Abdul Qadir bin Abdul Samad Al-Mandeli Al-Indonesia pun ada penawar bagi hati. Dia kan ada diceritakan apa dia? Dosa 7 menjaga orang kata mengelakkan daripada maksiat zahir. Apa dia maksiat zahir? 7 anggota. Mata, tak kalau kita dah cerita dulu. Tangan, lidah banyak lah. Lidah 8. Umpat, dusta, mengeji, fitnah, berjidal, nak menang. Buat apa lagi? Mencaci, memaki, hamun. Itu ya. 8. Lagi tangan. Mati ulama ni dampak tangan. Apa tangan? Nyentuh yang haram. Iyalah. Apa sangat sentuh yang haram? Mak beliau ni hari ni udah tangannya rupanya. Ya? Mula diam ya? Mana ada awak lagi dia sedang Alhamdulillah, ya Allah dengan dia. Asyik tangan semua ni.
dengan waktu ni. Sibuk. Benda tak tentu ada lagi. Ya, na'udzubillah. Jagalah supaya kita terselamat daripada ancaman. Sebab kita nak selamat, tuan-tuan dan puan, saya sendiri yang bercakap ini pun nak selamat daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nak pergi jumpa Allah dalam keadaan radiyatin mardiyah. Tengok orang ni mati Allah. Tengok Syekh apa nama yang baru ni, Syekh Ayub, Dr. Ayub yang jadi Imam Masjid Nabawi meninggal sujud. Hari itu Ramadan 2 tahun yang lalu, siap masjid tengah mati sujud. Sahabat kita haji yang dulu, kan? Kita tahulah orang Malaysia kau apa, tapi bila angkat krim, tengok-tengok dia tengah sujud, tangan pegang Quran. Kamu ni dia baca surat Sejadah, ayat Sejadah sampai ayat Sejadah tu dia sujud. Ketika dia sujud tu, krim jatuh. Pum. Tengok, dunia dia dapat, akhirat dia dapat. Dia tinggalkan orang hidup pun bukannya kesesaraan, keseronokan. Juta tak seronok. Oh, sejuta. Dia faedah dapat, yang hidup pun faedah dapat. Bukanlah nak cerita duit itu, tapi Allah mati orang itu. Banyak dengar orang yang mati yang seronok ni, Allah dapat ke laku kopi itu. Tapi bila disiasat datang belakang hidupnya, oh itulah hidupnya. Penuh dengan pengisian hidup dia tu, daripada bangun tidur sampai tidur tu terisi elok, cantik, tak ada yang lompong-lompong yang wah ni lah masuk Ramadan. Isi benar-benar tuan-tuan, isi. Saya tak marah tuan-tuan, tuan-tuan nak buat lapan, tak marah. Tapi saya masih kecil dulu, di kampung saya Kati, mana-mana saya sebut ni, Kampung Kati saya dulu, Kampung Kati, Kuala Kangsar, Masjid Kampung Kati, apalah sangat. Tapi tak penuh sembahyang 8 rakaat, tu ya kan? Sampai kipuh lembu lah. Lagi panjang umur, lagi pendek amalan. Tak ada nak kata apa kan, tuan-tuan kita sekiranya harus pakai tak apalah. Tapi itulah, ya. Sebab Ramadan memang, Ramadan ni ulama-ulama pun dia memang pulung gila. Sebab bulan ini bulan yang tak datang dah. Gitu. Tak ada tahun depan belum tentu lagi. Sapu cepat. Sapu ni sebab kita kasar dia sapu dunia kan. Dia tak sapu dia lah. Maksimum tidur sikit. Ngantuk. Ambil sebanyak malam. Ngantuk. Masyarakat tetap buat gitu tu. Ya, buat gitu. Tapi dia pun dulu Ramadan dia qam Ramadan tu dapat kelima. Hadirin hadirat yang dimati Allah ya. Maknanya cubalah ikhtiar kita perbanyakkan, pertingkatkan. Kurang kalau yang ngarut-ngarut tu ya Allah. Apa Ramadan yang ngarut? Banyak. Pasal Ramadan sampai 2 jam apa? Yang meniaga tak boleh, meniaga cari rezeki. Tapi yang kita dia ngewong lah menawar apa? Ya. Ngelewong, nyembang, kukik. Tolonglah ya, saya cakap diri saya, tolonglah yang ini tolong buanglah nyembang. Nyembang tu bukan ada terlalat dah. Mika belah. Itu. Terlalat dah pun, tapi nyembang ke? Tak, siapalah kalau nyembang yang harus untuk pembangunan. Tapi kalau nyembang untuk orang lagi harus. Apa tak dapat? Tarik amalan saya letihnya maksud Ramadan. Ya itu rubba min sa'imin laisa lahu min siyam al-ju' wal 'atash. Kami orang puasa tapi puasa tak lebih daripada lapor dah harga na'udzubillah. Ya kita cuba daripada kita ni dekat dah ni. Ya. Ini bahan-bahan ni tu terasa tu dah. Seronok tuan-tuan ya. Orang-orang yang rajin tambah macam ni kita nikmat nak beramal soleh, nak iktikaf dalam masjid. Saya sedih. Subhanallah. Hadirin hadirat yang rahmati Allah SWT sekalian, dia banyak lagi yang Nabi renungnya, Nabi jumpa tu. Tapi lepas itu kan dari masjid ke masjid tadi kan Nabi meningkat terus menambatkan. Ya kalau tuan pergi ke Masjid Aqsa dari segi, saya dah pergi Masjid Aqsa dan saya dah tengok. Dan tengok juga batu tempat Nabi tambat apa nama boraknya.
dan batu tergantung itu dalam masjid. Jadi asal ni jangan pelik sikit. Masjidnya tak ada batap, ada 3 masjid kecil tu. Yang lain tu masjid tu. Dia bukan yang atas-atas kecil-kecil tu masjid, bukan. Semua tu masjid. Buat. Ya? Dalam masjid tu ada masjid-masjid kecil. Jadi dalam tu ada batu yang ikut Nabi. Kalau tidak kerana kesian ke orang yang menangguh, ramai dulu masa batu tu tergantung, ramai lalu bawah itu yang mengandung untuk keluar. No, ya Allah, mana yang payah nak mengandung bawa ke situ, perum tu keluar. Batu dah gempak. Subhanallah, ya, subhanallah. Kita tengok. Jadi perjalanan suci. Sampailah Nabi bertemu dengan langit pertama, langit kedua, langit ketiga itu semua dah kita tahu, ya. Kalau kita tengok dalam hadis banyak begitu, ya. Nabi jumpa dengan disebut dalam dialog dia banyak. Sallallahu alaihi wasallam dan Jibril masuk ke langit pertama lalu bertemu dengan Nabi Adam. Kemudian dapat melihat orang yang makan riba, melihat orang berzina yang rupa kelakuan, banyak lagi ada di situ. Nabi sembah dengan Nabi Adam. Langit kedua, Nabi naik bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya. Keadaan pertemuan itu tak payah kita bincangkan bagaimana. Sedangkan Nabi Adam sudah mati di alam roh, Nabi di alam nyata macam mana. Tak payah saya. Salam daripada Allah. Ya, pertemuan itu. Dan tidak ada ulama-ulama yang mengatakan bahawa Nabi-Nabi yang jumpa ni kau peringkat standard dia dengan Nabi Adam ni low dia tak. Sama, tak ada. Langit itu kan nak kira Nabi Adam ni paling bawah, tak. Tapi ramai lagi memberikan pentafsiran. Kerana apa? Nabi Adam sebab dia Abu Bashar. Bila Abu Bashar, siapa-siapa kita pun mana-mana, kalau kita nak apa, kita kena jumpa bapa kita, kan. Kita restu mak ayah, saya nak sambung raja, mak ayah saya nak keluar negara, mak ayah saya nak tukar, mak ayah. Walaupun kita dah usah, jangan tinggi orang tua. Makam mereka sangat tinggi. Ibu dan ayah ini sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Ya, kalau tengok ada satu orang hantar kadang dialog mak ayah, seronok ni tengok dia. Macam mana seorang yang terlalu prihatin pada mak dia, terlalu prihatin pada ayah dia, orang lain tak boleh buat, dia buat. Kan ada satu saya baca, sedap lah kata-kata tu. Ya, dia bapak dia tu kena stroke, bapak dia kena paralyzed kan. Akhirnya dia keluar bawa ke restoran, bapak ni paralyzed betulnya nak makan nasi biryani, mamak juga untuk makan nasi biryani. Allah tahu aja lah orang paralyzed makan, suap-suap keluar balik dia, jatuh atas baju. Budak muda ni lah dapat orang ni. Ada yang gini, ada baca lah orang. Bila suat lagi keluar balik, itulah dia sabar. Akhirnya dia pergi bayar semua, dia ambilnya tisu, dia basuh-basuh daripada bapaknya, dia cucikan semua pipi bapak. Dia pun pelan-pelan tolong ayah dia masuk dalam kereta. Ya, masa dia bayar tu, masa dia kata, saya minta maaf banyak-banyak je ayah saya ni, saya minta maaf banyak-banyak. Apa kata dia, ada orang situ, maaf ada kalau ni orang tu, saya kata apa? Bukan kamu yang kata doa, kami doa. Sebab apa? Kamu telah meninggalkan kesan yang besar pada kami yang ni. Anak-anak muda yang ada ni, boleh ke dia buat bapak dia macam kamu buat? Saya orang tua ni, anak saya mampu ke buat saya macam itu? Depan orang tu tak? Tak ada, dia kata saya sayang ke bapak saya. Saya sayang ke bapak saya sangat. Dan mak saya tak ada. Bapak saya lah sebagai harta bagi saya. Kita kalau tengok apa tu, anak boleh ke mak? Ya, kalau aku kena apa itu melih anak mungkin boleh, isteri dia hati gitu. Apa ni? Kotor ni? Allah, sakit
sakitnya orang tua tuan-tuan. Kita pergi rumah anak kita, tu orang kata kan, rumah harta bapa, harta mak anak boleh pakai, harta anak boleh tentu, mak bapa boleh pakai. Rumah mak bapa adalah rumah demo, berbulan peren demo duduk seronok, lompat sana lompat sini, apa tak ada duit minyak kotor bagi mak bagi. Rumah demo belum tentu, kereta demo belum tentu kita boleh naik tadi sininya, mampu. Betul tuan. Ingatlah. Ya, mudah-mudahan kita dapat anak yang soleh. Tapi saya tak sama. Semua orang tua yang betul-betul dia tak ada rumah anak dia, dia nak rumah dia. Minta maaf lah. Duk sehari dua beli. Sesu. Ya, beruntunglah mereka yang dapat anak-anak yang soleh. Ya. Beruntunglah anak-anak yang jadi anak yang soleh dan solehah. Pintu syurga memanggil-manggil tuan-tuan. Syurga merindu-rindu tuan-tuan dan puan yang rajin berbakti pada maknya. Kata-kata yang keluar daripada mulut dan mak dan ayah adalah doa tuan-tuan. Doa. Berhati-hati kita nak bercakap pada anak kita. Ya, jadi tuan-tuan dan puan yang rahmati Allah, cukuplah rasanya ya, sekadar itu yang dapat kita. Banyaklah ini lengkap. Saya pun tak tersusun sebenarnya. Kepala saya tadi di sana. Kocu. Ya khusus. Banyak yang buat assignment kena putih pening atau tua yang buat assignment pening. Jadi kesimpulanlah dapat kita bicarakan ini dalam peristiwa Isra Mi'raj yang besar ini. Segala apa ketentuan yang Allah kurniakan kepada kekasih Allah ini, sebenarnya nak menguntungkan, nak bagi kepahaman, nak bagi maklum kepada umatnya, supaya umatnya lebih bersiap sedia menghadapi masa-masa itu. Dalam nak menghadapi, dalam nak orang kata apa ni, nak bangun, nak melaksanakan ketaatan kepada Allah, pasti ada cabaran, rintangan yang banyak. Macam Nabi tadi obor, kalau kita tengok yang ada api syaitan yang jauh belakang, afraid. Tapi Nabi terus, jangan toleh, jangan peduli. Orang ni kata aku tu tak lalu, orang ni kata dengar orang kata, kasihan kita dia wajib betul. Kalau benda tu benda baik, kalau benda tu tak berlawanan dengan syariat Allah SWT, teruskan, maju terus. Sebab kita bukan nak nilaian manusia, nak nilaian Tuhan, nak ikhlas ni. Sebab syarat untuk amalan kita terangkat bertemu Allah, mukhlishina lahu. Ya, syarat dari apa? Amalan nak sampai, sembahyang kita tadi nak sampai kepada Tuhan, mukhlishina lahu, ikhlas. Apa saja amal baik kita yang nak kita jumpa Tuhan, semua dengan ikhlas. Tanpa ikhlas, amalan-amalan itu takkan sampai pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan, mari sama-sama kita betulkan niat kita, insya-Allah. Kita betulkan balik kehidupan kita, dia perjalanan hidup kita yang lain balik, balancing balik. Insya-Allah kita akan dapat hasil ni nanti, sebagaimana yang telah diceritakan oleh kekasih Allah kepada kita, dan kita sampaikan juga kepada anak cucu kita, dan mudah-mudahan anak cucu kita akan dapat menyampaikan kepada anak cucu mereka nanti, sampailah macam mak bapak kita, datuk nenek moyang kita telah menyampaikan perkara ini kepada kita. InsyaAllah kita akan jadi umat yang patuh dan taat pada Allah, umat yang berbakti pada agama bangsa yang baru, ya, berbakti pada agama yang satu. Baktilah pada agama, berilah sumbangan kepada Islam yang kita cintai ini. Jangan kita jadi penentang-penentang kepada benda-benda baik dalam agama kita. Orang nak buat agama, jangan kita halang. Orang yang nak yang patut kita jadi penghalang ialah perkara-perkara yang boleh merosakkan agama kita. Ya, perkara-perkara yang nak membangunkan agama Islam, apa saja benda-benda baik kita sokong. Tak kiralah tak ada wang idea, tak ada idea, usaha apalah, perbuatan yang boleh kita sama-sama bantu, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah merahmati pertemuan kita. Ya, saya minta maaf banyak-banyak di atas kata-kata, bahasa-bahasa yang menyinggung
perasaan tuan-tuan dan puan-puan semua. Dan saya doakan mudah-mudahan Allah merahmati kita, merahmati hidup kita, merahmati negeri dan negara yang kita ini. Dan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengembalikan dengan niat yang suci ikhlas, insya-Allah. Ya Allah, mengembalikan umat ini kepada agamanya. Allahumma ruddal muslimina ila dinika maradan jamila. Ya Allah, kembalikanlah umat Islam kepada agamanya. Kita sayang pada sahabat-sahabat kita, kita sayang pada mereka, kita sayang pada semua. Bahkan kita sayang pada saudara-saudara kita yang belum terbuka hatinya untuk menerima Islam sebagai agama. Mudah-mudahan satu hari nanti dengan dakwah kita, dengan perangai laku baik kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang belum lagi Islam, insya-Allah akan kembali balik pada ajaran fitrah ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita doakan. Ya, diminta maaf, terima kasih. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman innahu huwal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.